Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 9 ingin menerangkan tentang tajuk Sumbangan Tamadun Islam di Malaysia bagi kos pengajian HNH 3182 Penghayatan Etika dan Peradaban. Saya adalah Mandy Owi Mei-Ching dengan nombor matrik D2020109248. Salah satu sumbangan tamadun Islam di Malaysia adalah dari segi pengaruh akidah dan pemikiran. Tamadun Islam telah memberi kesan yang menyeluruh berasaskan paradigma tauhid yang memberi impak rupa dan jiwa masyarakat Malaysia di mana seseorang tidak akan dinilai melalui pertukaran watak luarannya, tetapi dinilai melalui falsafah dan pemikiran Islam yang tulen. Tamadun Islam juga mencetus zaman baharu dan ia membuahkan kehidupan beribadah menghiasi akhlak yang bernilai tasawuf. Contohnya dari segi komunikasi dan dialog langsung antara penganut Islam dengan Allah. Tamadun Islam juga membawa unsur-unsur yang rasional, intelektual dan logik akal di mana mereka mempercayai satu Tuhan sahaja iaitu Allah yang Maha Esa bagi penganut Islam di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan kepada rakan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azayu binti Abu Noh, pemegang kad matrik D202010921313. Sumbangan tamadun Islam dari aspek sosial ialah persamaan taraf dan persaudaraan antara masyarakat. Daripada persamaan ini, ia berjaya mewujudkan perpaduan, kemesraan dan semangat saling membantu antara satu sama lain. Yang kedua pula ialah konsep kasta tidak relevan kerana kedudukan dan taraf manusia tidak dinilai pada pangkat dan darjat kebangsawanannya, malah ia dilihat daripada iman dan takwa. Yang ketiga, memperkenalkan hukum dan peraturan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan itu, ia berjaya mengatur sistem perhubungan sosial dan kekeluargaan yang menarik menerusi sifat hormat menghormati dan kasih sayang. Yang keempat, institusi baru kemasyarakatan dibina, contohnya masjid, madrasah dan surau. Hal ini bertujuan untuk membincangkan pelbagai masalah dan urusan yang dihadapi oleh masyarakat sama ada berkaitan dengan agama maupun bukan. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Ivy Shen Yi. Nombor matrik saya merupakan D201010944849. Saya akan menerangkan sumbangan tamadun Islam di negara kita dalam aspek kesedaran tentang ilmu pengetahuan. Kedatangan Islam ke rantau ini telah banyak memberi kesedaran dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan masyarakat Melayu. Islam telah melahirkan semangat pengetahuan di kalangan masyarakat untuk mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan. Punca kesedaran merupakan penjelasan rasional mengenai konsep perihal wujud yang dibawa untuk kali pertamanya oleh Islam. Semenjak penerimaan Islam, kegiatan agama, ilmu dan pendidikan Islam diusahakan secara bersungguh-sungguh oleh para ulama dan pendakwah Islam. Maka, secara langsung dan tidak langsung telah mengubah tanggapan masyarakat terhadap pegangan agama, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Institusi pondok juga tumbuh dengan pesatnya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi institusi tumbuhan masyarakat serta tempat mempertahankan tradisi suci yang diajar oleh Islam. Pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam ini tersebar luas ke kawasan-kawasan ke sekitar alam Melayu. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Cindy Wong Sinton. Nombor kad matrik adalah D202010944896. Dari segi perkembangan bahasa dan penulisan, kedatangan Islam telah berjaya memartabatkan bahasa Melayu dengan cara membentuk para penggunanya yang bersifat ilmiah dan membicarakan persoalan metafisik, falsafah dan saintifik. Selain itu, kedatangan Islam juga telah memperkenalkan tulisan Jawi dalam bahasa Melayu yang mempunyai hubungan rapat dengan
tulisan dan huruf Arab. Dan bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengucapan intelektual. Contohnya, bahasa Melayu telah menjadi bahasa perantaraan dan bahasa ilmu di kawasan alam Melayu sekitar abad ke-15 Masihi hingga ke-17 Masihi. Contohnya di Melaka yang merupakan sebuah pelabuhan antarabangsa yang dikunjungi oleh pelbagai pedagang asing. Mereka yang datang untuk berurusan di pelabuhan tersebut akan menggunakan bahasa Melayu untuk bertuturan. Dan bahasa Melayu telah menjadi bahasa rasmi, iaitu sebagai bahasa lingua franca di rantau tersebut. Setakat ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nuha binti Muhammad Zaki, pemegang nombor matrik D2019209139. Tajuk saya pada hari ini adalah ingin membincangkan mengenai pengaruh undang-undang Islam. Pengaruh undang-undang Islam adalah salah satu aspek perubahan penting yang telah dicetuskan oleh umat Islam sendiri di rantau ini, ialah bidang perundangan. Di Melaka, contohnya, terdapat dua teks penting undang-undang yang ternyata sekali banyak terpengaruh dengan ajaran Islam, iaitu yang pertama adalah Hukum Kanun Melaka dan yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka. Seterusnya, yang kedua adalah penampilan kedua-dua teks undang-undang ini dapat memamerkan dengan jelas iaitu peraturan Islam pernah diamalkan di rantau ini. Ia adalah termasuk undang-undang diri, muamalah, kekeluargaan dan lain-lain lagi. Undang-undang Islam telah tersebar di negeri Pahang dan juga negeri Terengganu. Akhir sekali, oleh itu, ternyatalah bahawa undang-undang Islam telah terlaksana di negeri-negeri tersebut. Malah, terbukti juga betapa pentingnya peranan negeri Terengganu sebagai kawasan pengaruh Islam ketika itu. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui batu bersurat mengenai hukum jenayah dan muamalah Islam, seperti menerangkan kesalahan orang yang mencuri, berzina dan hutang piutang. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.